Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan penyelesaian masalah keselamatan dalam talian dalam kalangan kanak-kanak dan remaja menurut Islam. Jadi ini adalah tim saya. Saya Nur Auni binti Muhammad Nasri dan kita ada Akif Rifki, kita ada juga Zul Arif dan akhir sekali kita ada Muhammad Hakimi. Assalamualaikum, nama saya Akif. Saya dan kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk tentang penyelesaian masalah keselamatan dalam talian kanak-kanak dan remaja menurut Islam. Okey. Bermula dengan pendahuluan, kebelakangan ini, pelbagai gejala sosial dalam kalangan remaja yang menjadi polemik masyarakat tempatan. Ia bukan sahaja mencetus kebimbangan ibu dan bapa, malah juga seluruh warga Malaysia kerana golongan ini merupakan pemegang taruh masa hadapan negara. Jika buruk akhlak dan sifat generasi ini, nescaya buruklah kepada negara nanti. Persoalannya, apakah solusi yang mampan dapat disanakan di setiap peringkat agar gejala seperti membuli, pergaulan bebas dan sebagainya dapat dibendung? Selaras dengan peribahasa Melayu, berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan sesekali. Para remaja harus diberi kesedaran supaya mereka tidak mensia-siakan usia emas dalam kehidupan mereka. Justru, antara solusi yang ingin dibincangkan adalah didikan agama dapat membendung gejala sosial di dalam kalangan remaja. Saya akan teruskan dengan petua keselamatan internet terhadap remaja dan juga kanak-kanak. Okey, untuk poin yang pertama itu adalah bermaksud apabila kita mengenali seseorang dalam talian, kita tidak tahu sama ada perangai dia betul ataupun tidak, baik ataupun tidak, buruk ataupun tidak. Sebab kerana dalam talian mungkin berbeza dengan dunia nyata. So, jadi ibu bapa perlulah menasihati anak-anak agar tidak mudah terpengaruh dalam social media, terutamanya dalam mengenali seseorang. Tidak kira kawan ataupun dan sebagainya. Untuk poin yang seterusnya adalah letak komputer itu. Okey, saya akan terangkan untuk poin nombor 2. So, maksudnya kat sini adalah letak komputer ataupun letak gadget, mana-mana gadget, contohnya telefon bimbit, komputer, laptop, di ruang tamu. Kiranya tidak letak di dalam bilik kanak-kanak tersebut kerana ia macam sukar untuk diperhatikan kerana gadget-gadget ini ada dalam bilik mereka. Jadi kita tidak boleh memantau 100% untuk memantau 100% kepada kanak-kanak tersebut. Jadi untuk mengelakkan apa-apa yang tidak diingini, apa-apa yang tidak diingini, jadi ibu bapa perlu letakkan gadget-gadget ini di ruang tamu ataupun di tempat lain selain daripada bilik tidur mereka. Jadi selain itu, ibu bapa juga perlu cek laman web yang dikunjungi oleh mereka. Contohnya laman web, apa-apa laman web untuk mengelakkan segala yang tidak diingini berlaku. Contohnya kanak-kanak tersebut mudah terpengaruh dan buka apa-apa yang pelik dan luar batasan. Untuk poin yang terakhir adalah didik anak anda tentang maklumat yang boleh didedahkan dan tidak boleh didedahkan dan talian. Okey, maksudnya kat sini adalah alamat-alamat ataupun maklumat peribadi kita, contohnya nama ataupun umur, alamat kita tinggal kat mana, tidak boleh me-sharekan, orang kata mengongsi di dalam media sosial secara terbuka macam tu. Sebab apa? Sebab benda itu adalah privacy, data peribadi kita. Tidak semua orang
perlu tahu tentang alamat rumah kita dan sebagainya lah, sebab benda tu adalah privacy kita sendiri. Jadi kita perlulah menasihati anak-anak agar tidak mudah terpengaruh ataupun tidak mudah mengisi form yang fake ataupun dan sebagainya, sebab dalam masa kini memang banyak orang yang scammer yang meminta data peribadi itu untuk menghack seseorang ke apa dan sebagainya lah. Jadi Jadi ibu bapa perlu nasihat anak-anak agar membuat sedemikian untuk mengelakkan situasi yang tidak diingini lah. Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zal Arifin Zakaria dan saya akan teruskan dengan isi seterusnya, iaitu kewajipan untuk mengawasi dan mengendalikan. Islam memerlukan kewajipan untuk mengawasi dan mengendalikan anak-anak mereka, termasuk dalam lingkungan digital. Orang-orang yang berwajib mengawasi anak-anak seperti ibu bapa, penjaga dan pengawas dianggap bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan keamanan anak-anak mereka dalam lingkungan digital. Dan saya akan teruskan dengan isi yang kedua, iaitu tanggungjawab untuk memperhatikan keselamatan. Islam memerlukan kebijakan yang memerhatikan keselamatan, termasuk dalam lingkungan digital. Orang-orang yang berwajib mengawasi anak-anak diharuskan untuk memantau konten yang diakses oleh anak-anak mereka dan memastikan bahawa konten tersebut tidak mengandungi risiko yang dapat mengancam keselamatan anak-anak mereka. Contohnya pada zaman sekarang, semua maklumat boleh diakses dan mudah didapati di dalam laman media. Dan langkah pertama yang harus dilakukan ialah beberapa perlu ambil tindakan dengan tidak menanyakan dan tidak memuat naik maklumat peribadi mereka seperti nombor kad pengenalan dan nombor telefon di dalam talian. Tambahan pula, incumbent juga perlu diawasi dengan lebih teliti kerana kebiasaannya tumpuan utama oleh penipu cyber ialah kanak-kanak dan remaja atau orang yang lebih tua. Ini kerana kanak-kanak, remaja dan orang lebih tua lebih mempercayai berita palsu yang disiarkan dan indah khabar yang dicerita oleh penipu cyber. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hakimi bin Farhi dan saya akan meneruskan dengan isu yang ketiga, iaitu kepentingan untuk tidak terlalu percayakan orang yang tidak dikenali di media sosial. Sebagai pengguna media sosial, terutamanya umat Islam, kita tidak digalakkan untuk berkongsi maklumat penting dengan orang yang tidak dikenali di media sosial seperti tempat tinggal dan aktiviti harian. Perbuatan ini boleh mengancam keselamatan diri dan keluarga. Contohnya, jika kita berkongsi maklumat penting dengan orang yang tidak dikenali di media sosial, ia boleh mengundang masalah dan jenayah seperti kes rompakan, serangan seksual dan sebagainya. Kesimpulan bagi topik ini ialah, sebagai ibu bapa, mereka perlulah lebih peka dalam memantau anak-anak mereka dalam penggunaan teknologi agar mereka tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal kemungkaran yang dapat mendatangkan dosa atau fitnah untuk anak-anak mereka. Dan juga dalam syariat Islam, di pembahagian maslahah daruriyat, kita perlu memelihara agama dari sudut maqasid syariah, menekankan bahawa pentingnya agama al-din dalam penggunaan teknologi masa kini. Terima kasih. Itu saja daripada tajuk kami.